Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Hentikan penyebaran berita palsu. Menurut pihak SKMM, menyebarkan maklumat palsu menerusi SMS atau media sosial adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika didapati bersalah, mereka boleh disaman tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Rabu 22 November 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Baik penonton, ikuti kenyataan media Ketua Polis Negara berkenaan ancaman bom palsu di mana pihak PDRM pada 21 November 2023 telah menerima 19 laporan palsu di beberapa sekolah di seluruh negara. Ancaman tersebut telah dihantar melalui 2 akaun email menggunakan nama dalam bahasa Jerman yang bermaksud pengganggu ketenteraman. Pecahan laporan polis yang diterima adalah 7 di Selangor, 5 di Kuala Lumpur, 3 di Johor, 2 di Pulau Pinang, 1 di Perak dan 1 di Negeri Sembilan. Tindakan security flushing iaitu pembersihan keselamatan bom telah dijalankan secara rapi oleh pihak PDRM di semua lokasi. Namun, tiada sebarang ancaman dikesan. Siasatan mendapati email ancaman adalah palsu. Kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pihak PDRM memandang serius sebarang bentuk ancaman bom dan akan mengambil tindakan segera bagi menyiasat sebarang ancaman tanpa gagal. Pihak PDRM yakin dan memberi kepastian tahap keselamatan pelajar serta para guru adalah terjamin di seluruh negara. Seorang guru wanita terpaksa menanggung hutang yang tinggi selepas dia diperdaya untuk membuat pinjaman bank daripada sindiket Makau Scam. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Othman dalam satu kenyataan berkata, wanita berusia 34 tahun itu menerima panggilan telefon pada pertengahan Oktober lepas. Mengaku sebagai wakil syarikat penghantaran memaklumkan terdapat bungkusan didaftarkan dengan nama mangsa telah ditahan polis. Mangsa yang panik telah mengikut arahan untuk memindahkan wang ke akaun diberikan suspek. Selain turut membuat pinjaman di sebuah bank juga mengikut arahan suspek sebelum diarahkan untuk berkongsi maklumat perbankan itu. Katanya mangsa dimaklumkan bahawa transaksi pemindahan wang dan pinjaman bank adalah untuk siasatan polis dan bayaran kepada pihak mahkamah, pihak audit serta Bank Negara Malaysia selain bagi rayuan supaya dia tidak dikenakan tindakan. Sehubungan itu, mangsa membuat laporan polis di Balai Polis di Cameron Highland. Yahya menasihatkan orang awam untuk tidak panik semasa menerima panggilan telefon meragukan dan segera membuat semakan di Balai Polis selain menyemak nombor telefon dan nombor akaun yang diterima di laman sesawang semakmul.rmp.gov.my supaya tidak menjadi mangsa penipuan. Secara purata, setiap hari sebanyak 15 kes pelaburan tidak wujud disiasat oleh pihak JSJK sepanjang tempoh Januari hingga Oktober 2023. Angka ini berdasarkan 4,435 kertas siasatan kes pelaburan tidak wujud yang telah dibuka melibatkan nilai kerugian iaitu RM364,427,421.21. Apa yang membimbangkan, nilai kerugian ini adalah bersamaan dengan 20% daripada nilai kerugian keseluruhan kes-kes jenayah komersil iaitu RM1,824,715,080.52 yang direkodkan pada tahun ini. Perkara ini dinyatakan oleh YDHCP Datuk Seri Ramli bin Mohamed Yusof, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil melalui sidang media yang diadakan di pejabatnya di Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman. Mengulas lebih lanjut, beliau turut memaklumkan terdapat modus operandi baharu penipuan yang dikenali Love Investment Scam.
Modus operandi digunakan hampir serupa dengan penipuan love scam. Namun, bagi love investment scam, suspek tidak meminta wang secara langsung dari mangsa. Mereka akan memainkan peranan sebagai konon-kononnya mentor dan mengajar mangsa perihal sistem pelaburan. Apabila telah mendapat kepercayaan, barulah mereka ini akan meminta wang daripada mangsa. Walaupun kes-kes phone scam melibatkan warga Jepun jarang didengari, namun ianya berlaku. Hal ini menunjukkan betapa sindiket ini sentiasa mempelbagaikan kaedah penipuan yang digunakan. Oleh yang demikian, dinasihatkan supaya masyarakat sentiasa cakna dengan modus operandi terkini penipuan agar tidak terjerumus ke dalam perangkap mereka. Sebanyak 118 laman sesawang pelacuran telah disekat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM bagi tempoh 1 Januari hingga 15 November 2023. Ia melibatkan sekatan di pelbagai platform media sosial bagi menghentikan serta mencegah perlakuan dan kesalahan di bawah undang-undang negara berkaitan aktiviti pelacuran. Sejumlah 76 kandungan berkaitan pelacuran di platform-platform media sosial termasuk Twitter ataupun X telah diturunkan atas pelanggaran piawaian komuniti yang ditetapkan oleh platform media sosial terbabit serta perlakuan kesalahan di bawah peruntukan undang-undang negara. Langkah-langkah ini akan diteruskan oleh MCMC dengan kerjasama agensi penguatkuasaan seperti PDRM, pemberi perkhidmatan internet dan penyedia platform media sosial untuk menangani permasalahan berkaitan aktiviti pelacuran dalam talian di Malaysia. Kerajaan masih di peringkat kajian dan penelitian berhubung keperluan untuk melesenkan atau mendaftarkan penyedia platform besar seperti Google, Meta dan TikTok. Telah melaksanakan usaha-usaha awal seperti mengadakan beberapa siri libat urus bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Penelitian serta kajian ini merangkumi pelbagai perkara termasuklah implikasi dari sudut polisi terhadap perkhidmatan, aspek pelaburan dan perdagangan, kaedah percukaian serta aspek keselamatan pengguna di Malaysia. Satu jawatan kuasa turut dibentuk bagi meneroka dan memperincikan perkara yang melibatkan perundangan dan mencari jalan terbaik bagi mendapatkan hasil yang positif kepada semua pihak di Malaysia termasuklah industri media tempatan. Muhammad Hafiz Jasmi atau lebih dikenali sebagai Ustaz Hafiz 38 tahun yang hilang di hutan pusat rekreasi Sedim di Kulim, Kedah sejak 10 November lalu dipercayai masih hidup berdasarkan petunjuk baharu. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Azizul Muhammad Khairi berkata, terdapat saksi tampil melaporkan guru sekolah kebangsaan SK Taman Ria Padang Serai itu dilihat keluar dari kawasan pusat rekreasi tersebut dengan sebuah kereta lain. Beliau juga menasihatkan orang ramai supaya berhenti mencari Ustaz Hafiz di kawasan terbabit atas faktor keselamatan. Terdahulu, operasi mencari dan menyelamat iaitu SAR Ustaz Hafiz yang turut melibatkan bomba, Jabatan Perhutanan dan Malim Gunung dihentikan selepas 5 hari mangsa dilaporkan hilang berikutan tiada petunjuk. SAR sebelum ini dilakukan sehingga ke puncak Gunung Bintang. Kereta Ustaz Hafiz juga ditemui di kawasan pusat rekreasi itu dalam keadaan baik dan berkunci serta tiada unsur jenayah. Sejak kehilangan Ustaz Hafiz, ramai pihak tampil membantu untuk mencari mangsa termasuk kumpulan paranormal. Kes terbabit disiasat sebagai orang hilang. Waspada pihak yang menyamar sebagai pegawai NSRC melalui panggilan telefon bagi membantu siasatan. Menurut Polis Diraja Malaysia (PDRM), Polis Diraja Malaysia ingin mengingatkan masyarakat untuk sentiasa berhati-hati sekiranya menerima panggilan telefon daripada mana-mana pihak yang mengaku sebagai pegawai National Scam Response Centre NSRC. Untuk makluman, pihak NSRC tidak akan menghubungi anda bagi sebarang tujuan siasatan. Jika anda merupakan mangsa penipuan dalam talian iaitu online scam dan baru saja membuat transaksi kewangan, hubungi NSRC di talian 997.
Pihak NSRC beroperasi dari 8 hingga 8 malam, 8 pagi hingga 8 malam pada setiap hari. Anda juga boleh menghubungi hotline bank masing-masing untuk aduan selepas jam 8 malam. Waspada laman sesawang palsu menggunakan nama dan logo tabung haji. Menurut tabung haji, laman sesawang www.tabunghaji.net adalah palsu dan bukan di bawah kendalian tabung haji. Pendeposit dinasihatkan untuk sentiasa peka dan berhati-hati dengan pautan yang mencurigakan. Laman sesawang rasmi boleh dilayari di laman sesawang www.tabunghaji.gov.my. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan Sahih berat seketika kembali selepas ini dalam segmen semasa. Excellencies, with due humility, I call upon each of us to strategically employ our diplomatic channels and networks, institute an immediate ceasefire, increase and expedite humanitarian assistance to the people of Gaza, halt all Israeli settlement activity and settler violence against Palestinians in the West Bank, immediately cease the forced displacement of civilians, investigate and prosecute all breaches of international law, including war crimes, through international judicial institutions. Support the Arab Peace Initiative and facilitate negotiations with reputable mediators to advance the two-state solution. With the recognition of an independent state of Palestine based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital, and combat the global rise of Islamophobia while safeguarding the right to peaceful expression of support for the Palestinian cause. In closing, allow me to reaffirm Malaysia's ironclad commitment to the Palestinian cause. Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. Bidang kuasa berkaitan agama atau syariah tertaluk di bawah kuasa Raja-Raja Melayu dan negeri, bukan kerajaan pusat. Berpandangan setiap isu perundangan yang melibatkan sensitiviti rakyat bukan beragama Islam perlu dibawa ke meja perundingan menerusi penubuhan jawatan kuasa khas yang diperkenan Majlis Raja-Raja Melayu. Kes ini sejak 2021 dan 2022 tidak ada jalan kuasa. Jadi tak usahlah dipolitikkan. Ya. Dan jangan kita cemarkan. Perlembagaan kita bersumpah pertahankan perlembagaan. Nak pindah ada peraturan dan proses dan prosedurnya. Tanggungjawab kerajaan yang telah kita umumkan ialah menubuhkan jawatan kuasa untuk meneliti aspek-aspek
meningkatkan bidang kuasa syariah yang tentunya tidak mahu menyinggung atau menyentuh atau memaksa golongan bukan Islam. Isu notis petisyen yang memohon pembatalan 20 seksyen kesalahan jenayah syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019 tidak seharusnya dipolitikkan. Ia akan menambahkan lagi kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Jangan kita disebabkan emosi kita tak tahu ujung pangkalnya kes macam mana, jejas ke tak jejas, kan? Kita ni sehingga kita menghukum orang lain. Sedang kena ingat, usaha untuk memartabatkan institusi kehakiman syariah ini menjadi tanggungjawab kita semua. Orang politik ke orang yang bukan politik, rakyat mereka. Kes yang berlaku dalam kes Iki Putra dan juga Nik Eileen, ada hikmah di sebaliknya. Maknanya dia memberi ruang kepada Mahkamah Syariah, kepada saya sendiri dan juga JAKIM, JKSM untuk kita lihat bagaimana kita nak memperluaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah mengikut subjek matter yang dibenarkan di dalam perlembagaan persekutuan. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk dijangka berlaku di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu hingga Jumaat ini. Met Malaysia dalam kenyataan berkata, amaran hujan lebat berterusan tahap buruk di Kelantan melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Amaran hujan berterusan tak waspada turut dikeluarkan bagi Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak yang berlarutan hingga Khamis ini. Ini juga termasuk di daerah Jeli, Kuala Krai dan Pulau Musang, Kelantan. Di Pahang pula melibatkan Jerantut, Maran, Kuantan dan Pekan hingga Jumaat ini. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Jabatan, aplikasi Mobile My Cuaca dan laman media sosial rasmi Jabatan. Polis Kelantan mengarahkan semua balai polis daerah agar sentiasa bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan situasi banjir. Ketua Polisnya, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, arahan itu dikeluarkan susulan amaran hujan berterusan peringkat buruk dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bagi beberapa daerah di negeri itu bermula semalam 21 November sehingga Jumaat. Muhammad Zaki berkata punca pemindahan di daerah itu adalah disebabkan saliran tersumbat yang tidak dapat menampung hujan berterusan. Secara keseluruhan, keadaan cuaca hujan di semua daerah dan trend paras air sungai berada pada paras normal kecuali Sungai Semerak Jambatan Melur di Bacok dan merekodkan paras waspada iaitu 7.9 meter. Sementara itu, semua jalan utama masih boleh dilalui serta keadaan semasa adalah baik dan terkawal. Orang ramai juga dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan sentiasa patuh pada arahan dan panduan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, terutamanya melibatkan arahan untuk berpindah. Bilik gerakan banjir dibuka di beberapa universiti awam UA yang terjejas akibat banjir. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan menerusi hantaran di laman Facebook, ia bertujuan membantu menyebarkan penyebaran maklumat serta bantuan awal kepada mereka yang terjejas. Antara institusi terlibat termasuk Universiti Malaysia Kelantan UMK, Universiti Malaysia Terengganu UMT, Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan UiTM. Langkah tersebut susulan monsun timur laut yang menyaksikan beberapa kawasan di pantai timur menerima taburan hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. KPT turut mengingatkan warga IPT agar berwaspada selain mematuhi langkah keselamatan serta peka dengan persekitaran. Polis Kedah berjaya menumpaskan geng BRI yang aktif menjalankan kegiatan jenayah harta benda sekaligus berjaya menyelesaikan 22 kes kecurian dan pecah rumah yang berlaku di sekitar daerah Kota Star dan Pendang. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisul Saleh berkata, pihaknya telah menahan 4 lelaki dan seorang wanita tempatan termasuk ketua kumpulan yang dikenali sebagai BRI yang berusia 36 tahun. Katanya, tangkapan dilakukan secara berasingan iaitu pada 29 Oktober,
2 dan 6 November. Tambah Fisul, polis turut merampas beberapa barang kes yang dilaporkan hilang, antaranya 2 buah motosikal, 2 buah kereta, sebuah van dan beberapa barangan yang lain, manakala barangan yang tidak ditemui dipercayai telah dijual kepada pihak lain oleh suspek. Katanya kesemua suspek mempunyai rekod jenayah lampau dan hasil saringan urin mendapati semua suspek positif dadah. Sekurang-kurangnya 5 buah rumah musnah dalam kebakaran di Lorong 3 Taman Seri Impian awal pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Petani berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu daripada talian MERS 999. Kira-kira pukul 2.49 pagi. Beberapa buah jentera dan anggota dari BBP Sungai Petani dan BBP Aman Jaya diarahkan ke lokasi kebakaran. Akibat daripada kebakaran itu, 4 rumah musnah terbakar kira-kira 90%. Manakala sebuah lagi dianggarkan terbakar sekitar 30% dan 3 buah motosikal turut musnah. Kejadian turut menyebabkan seorang penghuni mengalami sesak nafas dan dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani untuk rawatan lanjut dengan menaiki ambulans bomba. Operasi pemadaman tamat sepenuhnya pada pukul 6.53 pagi. Ayuh penonton, kita ketahui kriteria amaran hujan lebat berterusan. Amaran kuning iaitu waspada adalah hujan berterusan dijangka berlaku dalam tempoh 1 hingga 3 hari akan datang. Amaran jingga atau oren adalah hujan lebat berterusan dijangka berlaku dengan jumlah hujan melebihi 60 mm dalam tempoh 6 jam. Dan amaran merah pula adalah hujan sangat lebat berterusan dijangka berlaku dengan jumlah hujan melebihi 150 mm dalam tempoh 24 jam. Baik penonton, pastikan sahih berehat sekali lagi. Kembali selepas ini untuk segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Berita palsu parah kepada masyarakat. Menyebarkan berita palsu Tular di media sosial kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. isu semasa dalam negara. beroperasi dengan selamat. 20 universiti awam sedia ada. Menangani inflasi. Iaitu mengenai cacar monyet. Sebalik pada minggu ini, jika diramal boleh berlaku dalam Maklumat terkini dan tepat. Bagi segmen notifikasi. Untuk minit terakhir menyambut Hari Jantung Sedunia. Hentikan spekulasi. Pastikan sahih. Tak pasti, jangan kongsi. Ayuh, kita meriahkan perasmian Karnival Usahawan Desa KUD 2023 at Putrajaya bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saksikan siaran langsung perasmiannya pada 25 November 2023, Sabtu 11 pagi hanya di TV1, saluran berita RTM, RTM Klik, Facebook Berita RTM dan TikTok Berita RTM. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen notifikasi. Tapi sebelum itu, ayuh kita ketahui apakah perkongsian daripada pasukan Biar Betul. Tular di media sosial satu poster data kes COVID-19 seluruh Malaysia dengan menunjukkan bilangan kes yang aktif dan jumlah kematian. Semakan pasukan Biar Betul mendapati ia pautan palsu. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM turut membuat penafian. Menurut KKM, posting tersebut tidak dikeluarkan pihak mereka. Ternyata ia bertujuan menakut-nakutkan orang ramai dan menimbulkan kegusaran awam.
Orang ramai yang mahu membuat semakan status COVID-19 diingatkan melayari laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia www.moh.gov.my atau aplikasi MySejahtera. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa. Putuskan rantaian sindiket penipuan, henti kongsi maklumat tidak sah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ya, biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kita teruskan dengan perkongsian untuk segmen notifikasi. Kita mulakan dengan program ini. Ayuh, jangan lupa saksikan program Diari Rawat pada malam ini dengan topik yang dibawa adalah waspada penyakit bawaan air dan makanan. Bersama tetamu yang diraih pada malam ini, Rabu 22 November 2023, 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM. Juga boleh saksikan di saluran MyTV. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Jangan lupa untuk ikuti Facebook Live juga berita RTM. Kita bawakan pula untuk program keesokan hari Forum Perdana Ehwal Islam dengan topik yang dibawa adalah Berhati Nurani. Pada hari esok 23 November 2023, 9 malam dan bertempat di studio utama Yusof Kompleks Islam Putrajaya. Kita bawakan lagi untuk anda Explorers RTM 2023. Ayuh sama-sama kita sertai Run From Street. Ya, sempena Hari Televisyen Sedunia yang bertemakan meneraju revolusi televisyen pada hari Isnin depan iaitu 27 November 2023 bertempat di foyer Wisma Berita RTM. Ya, masanya adalah 8 pagi. Ya, terdapat pelbagai gerai jualan dan juga lebih 25 buah gerai jualan akan dibuka, antaranya makanan, minuman, wangian, produk kesihatan dan sebagainya. Semua dijemput hadir bagi memeriahkan lagi program Explorers Run From Street. Okey, From Stress ya. Itu dia, selepas Explorers Run From Stress, kita bawakan pula program yang seterusnya adalah KUD Karnival Usahawan Desa at Putrajaya pada 22 hingga 26 November 2023 di Anjung Floria Putrajaya 10 pagi hingga 10 malam. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih untuk edisi hari Rabu. Sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok pada pukul 2.30 petang di saluran TV1. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.